Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam channel Aziz Riyadi. Kalau anda baru jumpa channel saya ni, mungkin boleh subscribe dulu dan tekan butang loceng untuk notification video-video akan datang. So, hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan banyak persoalan pasal claim takaful, iaitu death claim. Common question yang saya jumpa dulu dan sampai sekarang pun masih ada lagi orang tanya, iaitu kalau katakanlah nak claim meninggal dunia ni, perlu tak, kalau kena wajib tak untuk buat postmortem? Okey, postmortem itu bedah siasat lah. Okey, so sebagai permulaan, saya mungkin boleh share sikit kan pengalaman saya. Saya dalam bidang takaful ni dah masuk tahun yang ke-18. Jadi sepanjang 18 tahun saya berkecimpung dalam bidang ni, saya dah berpengalaman buat lebih kurang 5 claim, 5 death claim. So 5 death claim, apa yang saya boleh simpulkan, 5 daripada 5 tu, 4 disebabkan oleh kematian, penyakit lah, penyakit. 1 disebabkan oleh kemalangan. Okey, jadi saya nak kongsikan berdasarkan pengalaman saya, sebab kita tak boleh dengar daripada orang yang cakap-cakap atas kertas je kan, walaupun nampak atas kertas memang ada dia punya prosedur dia semua everything, tapi saya rasa lebih baik saya bercerita berdasarkan pengalaman saya. Sebab ada yang kata kena wajib postmortem, kalau insurans wajib postmortem, takaful tak wajib. Sebenarnya bukan isu wajib tak wajib, tapi kita kena tahu bagaimana keadaan kematian tu dulu. Okey, so nombor 1, saya nak kembali kepada subjek matter, iaitu nak claim death claim ni, nak claim kematian ni, perlu postmortem atau tidak. Okey, ada 3 perkara utama yang saya nak kongsikan kali ni, iaitu pertama sekali, jenis-jenis kematian kan, apa bentuk kematian yang berlaku. Nombor 2, jenis mana yang biasanya wajib bedah siasat, jenis mana yang tidak perlu dibedah siasat kan sebelum tuntutan dibuat. Dan yang ketiga, apa kriteria kematian yang memerlukan postmortem. Jadi bila kita faham benda ni, jadi kita boleh buat judgement lebih baik lah. Okay? So benda ni mungkin penting untuk ejen takaful dan juga penting kepada somebody yang ada polisi takaful lah kan. Jadi jangan jangan confuse, jangan risau, jangan orang kata hati macam kena ke tidak. Jadi fahamkan ilmu ni dulu, insya-Allah kan, mudah-mudahan anda lebih clear dengan apa prosedur claim oleh semua takaful operator. Sebab normally dia punya proses setiap company tu lebih kurang sama je kan. Jadi saya kongsikan pengalaman saya claim Prudential dengan Prudential Malaysia Takaful. So setakat ni alhamdulillah semua claim death claim tu tak ada satu pun yang decline. Okey, so nombor 1, saya nak terangkan jenis-jenis kematian. So sebenarnya ada beberapa jenis kematian yang kita kena tahu, walaupun nampak orang dah cakap mati-matilah kan. Mati, tapi dalam konteks ataupun dalam kacamata takaful ni ataupun takaful operator, dia ada kategorikan kematian tu dalam bentuk beberapa jenis. So jenis pertama adalah natural death. Natural death tu maksudnya dia meninggal dunia normally sebab sakit, sebab komplikasi penyakit, ataupun sebab memang dah tua kan, umur mungkin dah 80 tahun semua penting dia meninggal dunia. Kadang cek semua tak ada sakit, tak ada apa, tapi sebab dia meninggal sebab tua. So saya boleh simpulkan kalau kematian natural death ni disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh komplikasi penyakit dan juga sebab tua lah. Okey, nombor 2 yang biasa adalah kematian jenis yang kita panggil accidental death. So accidental death ni maksudnya kematian disebabkan kemalangan, sama ada jalan raya, bangunan terbakar, ataupun kemalangan yang kita panggil luka yang menyebabkan kecederaan yang serius, menyebabkan boleh kematian, contoh macam pendarahan semua everything, ataupun disebabkan oleh natural disaster kan, bencana alam. Dan juga kalau katakanlah disebabkan oleh pembunuhan, itu pun consider accidental juga, sebab dia tak sengaja kan, bukan benda tu macam penyakit. Okey, tu nombor 2, jenis kedua. So jenis ketiga adalah kita panggil intentional
intentional death. Intentional death ni maksudnya kematian yang disengajakan. Bahasa mudah dia bunuh diri lah. Okey, bunuh diri. Dan last sekali, kematian yang disebabkan oleh criminal offence. Kan, sama ada jadi bangsa, sama ada dia yang yang memang yang membunuh atau yang melakukan penjenayah ataupun jenayah terancang. Nampak macam kematian aksiden tapi sebenarnya cek jenayah terancang, plan kriminal. Dan last sekali, kematian dikategorikan hilang tapi tak jumpa langsung. Contoh sebagai kes MH370. So mayat tak jumpa, badan kapal terbang pun tak jumpa, tapi sampai satu masa kerajaan kena umumkan bahawa dia consider hilang dan tak jumpa lagi, dan consider dia sebagai meninggal dunia lah. Okay. Sebab tu ada banyak kategori. Tapi kalau dalam kes MH17 yang kena tembak dengan Ukraine tu, yang tu kategori aksiden yang memang accidental lah. Sama ada kriminal tak kriminal tu tak tahu, itu orang kata mahkamah antarabangsa akan putuskan lah. Tapi kalau macam yang MH370, di kematian tu dikonsider sebagai missing, hilang. Jadi sekarang ni saya harap anda dah faham beberapa jenis kematian. Saya ulang lagi, pertama sekali natural death, kedua accidental death, ketiga intentional death atau bunuh diri, keempat criminal offence, dan kelima adalah missing, hilang. Okey, so sekarang ni itu dia punya kategori kematian, jenis-jenis kematian. Sekarang ni jenis-jenis kematian yang mana yang perlu dibuat postmortem, kan? Postmortem sebelum klaim takaful tu dibuat. Sebab kadang-kadang kita confuse, kan? Perlu ke buat takaful kerana perlu ke buat kita panggil postmortem sebelum bila nak buat takaful punya tuntutan. Sebenarnya ada kes-kes kematian yang memang kena buat postmortem sebelum lagi takaful punya tuntutan dibuat pun dah kena buat postmortem. Jadi sekiranya bila kita nak buat claim, pihak syarikat meminta laporan postmortem, dan laporan postmortem tu memang dah dibuat sebelum tu, just bagi je lah kopi, kan? Tapi kalau macam tak ada, disebabkan memang tak ada dan tak perlu, so bila tak ada dan tak perlulah. Okey. Jadi sebab tu jangan terlalu complicated, wajib ke tidak, kan? Sebab tu nanti poin yang ketiga adalah apa kriteria yang perlu ada, apa yang kriteria yang tak perlu ada. Okey, berbalik kepada kita punya poin yang nombor 2 tadi, iaitu jenis mana yang akan dibedah siasat sebelum tuntutan dibuat. Okey, pertama sekali, kalau kematian tu melibatkan kemalangan. Okey, kalau accidental death memang sebelum dikebumikan mesti pergi ke hospital dulu. Untuk bedah siasat. Sebab pihak kerajaan, pihak berkuasa nak tahu sebelum dikebumikan tu, dia mesti kena tahu punca kematian sebab apa. Sebab kemalangan, pendarahan kat mana ke, luka kat mana ke, kecederaan macam mana. So sebelum tuntutan takaful dibuat pun sebenarnya jenazah dah pergi ke hospital untuk dibedah siasat. So yang tu kita tak perlu nak pening kepala, sebab memang kerajaan ataupun pihak berkuasa dah ambil tugas untuk buat bedah siasat tu. Jadi tugas kita sebagai ejen hanya untuk dapatkan report tu saja. Okey, tu nombor 1. Nombor 2, kalau katakanlah melibatkan criminal offence, memang kes-kes jenayah seperti memang kena bawa ke hospital. You tak boleh terus mati, macam contoh ada unsur-unsur jenayah terus ke bumi, tak boleh. Dia mesti kena dapatkan kita panggil pengesahan atau permit mengebumikan daripada pihak polis, barulah boleh kebumikan. Kalau tidak, tak boleh. Dia mesti nak dapatkan permit tu pula, kena ada postmortem semua, everything. Jadi sebelum kita nak buat claim lagi pun dah memang kena buat postmortem. Jadi tak ada isu lah sebenarnya takaful, nak claim takaful ni kena buat postmortem atau tidak, kan? Sebab sebelum nak buat lagi dah kena dah. Kalau orang tu tak ada takaful pun memang kena buat postmortem juga. Jadi sebenarnya tak ada isu nak claim takaful ni, kena ada postmortem report. Okey. Yang ketiga adalah kalau kematian tu disebabkan oleh commit suicide, bunuh diri, pun sama juga, mesti kena, bila tu jadi kes polis lah. Bila kes polis mesti kena buat postmortem dulu. Jadi tak adalah isu bila nak takaful wajib ke tidak, kan? Perlu ke tidak buat postmortem, kan? So saya harap anda faham kriteria ni, supaya sebagai ejen you boleh advise kepada you punya klien atau prospek, dan sebagai prospek atau klien anda boleh faham benda ni supaya anda lebih tahulah, kan? Sebab kadang-kadang orang tak nak ambil takaful ni semata-mata sebab takut kena postmortem. Sedangkan kalau kita faham proses postmortem tu, kita tahulah sebenarnya
bila masa yang wajib postmortem, bila masa yang tak perlu. Okey, so last sekali, poin yang ketiga adalah apa kriteria yang perlu dan apa kriteria yang tak perlu. So bahasa mudah senang je. Kalau penyakit punca kematian tu memang tidak dijangka atau tidak diketahui, so wajib buat postmortem. Kan, sebelum buat tuntutan pun pihak polis akan ambil kes tu untuk buat postmortem sebab nak tahu punca kematian. Tapi kalau katalah kematian tu very clear sebab penyakit. Sebab dia ada rekod kat hospital, contoh dia memang ada sakit buah pinggang, sakit jantung, lepas tu meninggal dunia. So tak perlu dah buat postmortem dah. Sebab bukti rekod punca kematian tu memang dah ada kat hospital dah. So very simple. Jadi minta pengesahan daripada doktor yang merawat dan doktor yang mengesahkan kematian ataupun doktor yang attend masa dia meninggal dunia tu. Itu saja report dia yang kita perlukan daripada pihak hospital. Cuma saya ada satu keunikan sikit lah pengalaman saya. Orang ni umur dah 50 lebih, dekat 60, 55 ke atas lah. Lepas tu dia meninggal dunia masa tidur. Dan dia tidak ada sejarah penyakit. Ini first time, yang unik sikit. Daripada ramai-ramai yang daripada 5 kematian tu, saya cakap 1 aksiden, 4 kematian kita panggil kematian disebabkan oleh penyakit, tapi yang 3 ni semua penyakit yang memang masuk hospital. 1 ni meninggal kat rumah. So dia punya kes ni complicated sikit lah. Jadi bila dia meninggal dunia, saya pun buat claim. Sebab normally kalau saya punya style, kalau katakanlah nak buat claim ni normally lepas seminggu atau 2 minggu jenazah dah settle semua everything lah. Tak adalah macam hari orang tu meninggal dunia kan, ataupun nak ke bumi, gitulah sibuk-sibuk jumpa waris nak buatkan claim. So tak payah nak kelang kabut, relax kan. Mungkin lepas 3-4 hari, 5-6 hari baru kita jumpa dia. So kita proseskan claim dia lah, bagi dia tenang-tenang dulu semua everything kan. Kecuali memang dia urgent untuk dapatkan duit segera lah kan. Tapi yang tu pun normally 3-4 hari kita boleh tolong bantu dia lah. Dan kalau awal-awal lagi dia tengah bersedih semua everything, saya rasa tak berapa sesuai. Jadi normally saya akan buat lepas 3-4 hari, saya akan contact waris, saya cakap okey, saya adalah ejen pada si mati, so saya nak buatkan claim bla 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 bla, dan saya bantu apa yang patut. So dalam kes yang saya cakap tadi tu, dia meninggal dunia masa tidur. So umur 55 ke atas dalam 55-56 je tu, tiba-tiba dia meninggal dunia masa tidur. Dan yang jadi complicatednya adalah bila saya buat claim, saya tengok laporan death, kita panggil punca kematian dalam surat mati tu disebabkan oleh sakit buah pinggang. Sedangkan klien tak ada history sakit buah pinggang, dia cuma ada history batu karang saja. Jadi bila nak buat claim, kat situ adalah complicated sikit. Sebab okey, sebab umur baru saya tahu, bila saya buat claim ni baru saya tahu, bila umur 55 dan ke atas, dia consider macam warga emas. Bila warga emas, maksudnya kalau katakanlah dia meninggal sebab sakit tu, meninggal kat rumah, dia akan kategorikan meninggal sakit tua. Bila meninggal sakit tua, so polis boleh keluarkan kita panggil permit menguburkan, walaupun jenazah tidak perlu dibawa ke hospital. Okey, jadi mungkin ada klinik attendant ataupun penolong pegawai perubatan ataupun mana-mana doktor yang mengesahkan benda meninggal dunia, dan benda tu terus dapat permit menguburkan lah. Asalkan tak ada unsur-unsur jenayah. Contoh macam tak ada unsur-unsur jenayah, macam tak adalah lebam ke benda ke dekat fizikal punya jenazah kan. So dia tengok okey, memang tak ada masalah. Cuma cabaran sikit sebab yang mengesahkan kematian tu tulis dalam report surat mati tu, dia kata punca kematian sebab sakit buah pinggang, sedangkan klien tak ada sakit buah pinggang. Jadi kat situlah saya terpaksa dapatkan bukti bahawa dia tak ada sakit. Dia tak ada sakit buah pinggang, dia cuma ada sakit batu karang. Saya kena dapatkan report sana, report sini, macam-macam report. Tapi company sebab semua report tu bercanggah dengan punca kematian, jadi kat situ jadi complicated sikit. Sampailah satu masa saya terpaksa tanya dengan senior claim assessor tu, saya cerita semua perkara yang berlaku. Saya cakap macam nak buat ni kan, sebab sekarang ni memang tak ada jenazah dah ke bumi lah, takkanlah company nak request untuk keluarkan balik jenazah untuk buat postmortem. Memang takkan boleh lah, waris takkan baginya, saya cakap. Dan true enough, memang dia kata tak perlu pun buat laporan postmortem tu, walaupun tak buat postmortem tak perlu pun kan. Cuma kita kena buktikan bahawa jenazah meninggal dunia bukan sebab sakit buah pinggang yang company tak pernah diberitahu sebelum ni. So tugas saya adalah untuk buktikan bahawa dia bukan meninggal sakit buah pinggang,
dan dia tak ada kena-mengena dengan sakit buah pinggang pun. So saya pun jumpalah pihak-pihak yang berwajib, pihak hospital, pihak orang yang attend kematian tu semua, everything. So akhirnya saya jumpa dengan pihak polis, saya tanya dia macam mana saya dah boleh bantu ni. So dia buat statement mengatakan bahawa kalau ikut undang-undang, beliau meninggal sakit tua dan tiada unsur jenayah. So dengan simple statement tu, saya pun submit claim, alhamdulillah claim lepas. So itu pengalaman saya buat claim yang real, yang tak ada bukti kematian daripada hospital, dan pada masa yang sama tak perlu pun postmortem. Kalau ada yang bunyi-bunyi katakanlah insurans wajib buat postmortem, takaful wajib buat postmortem, sebenarnya pada saya cakap terang, jawapan pendek dia adalah tidak perlu, tidak semestinya, bergantung kepada keadaan kematian yang saya sebut tadi. Okey, so itu saja. Mudah-mudahan penjelasan ni boleh dapat membantu anda memberi sedikit pencerahan mengenai keperluan postmortem bila kita nak buat tuntutan kematian dalam takaful ataupun insurans. Itu saja, jangan lupa subscribe saya punya channel. InsyaAllah saya akan bagi banyak tips berkenaan dengan perancangan kewangan, perlindungan kewangan, dan kalau ada apa-apa soalan anda boleh boleh komen di ruangan komen. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.